Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi ini adalah video yang tidak ada dalam perancangan aku, tapi ini adalah latest news yang baru dikeluarkan oleh Sabah FC. Berita yang cukup mengembirakan. Memang kita nanti-nantikan status beliau ni, di mana kita telah berbincang dan menyebut nama beliau pada video sebelum ni tentang keberangkalian dia untuk berada di Sabah FC. Dan finally, news tersebut telah dikeluarkan secara rasmi sekali lagi oleh Sabah FC di Facebook page mereka mengenai status satu coach yang sering kali berada di sesi latihan bersama Sabah FC. Sewaktu first kali kita sentuh mengenai nama beliau tu, sampailah sebelum keluarnya pengumuman ni, memang beliau sering kali berada di sesi latihan bersama Sabah FC dan status beliau pun masih lagi menjadi tanda tanya lah. Dan persoalan tersebut, status tersebut telah diberi jawapannya sekali lagi secara official oleh Sabah FC, di mana Jean-Paul Demerck ni akhirnya telah diumumkan akan menjadi coach utama coach utama untuk Sabah FC. Yes, ini adalah merupakan satu ataupun nama Jean-Paul Demerck ni, ataupun dia lebih macam dikenali dengan panggilan JP, lebih kurang macam tu. Jadi ini adalah berita yang cukup mengembirakan dan aku nantikan, kerana sememangnya dari dulu aku telah mengatakan aku punya pendirian mengenai keputusan Sabah FC pada mulanya untuk memberikan hot seat tersebut kepada dua individu, seperti mana kita sedia maklum, walaupun Martin Stano, tapi Alto Linus juga cukup aktif untuk mengendalikan strategi Sabah FC. Tapi sekali lagi aku kurang bersetuju dengan benda tu, bukan kerana mereka kemampuan mereka, tapi aku lebih mempersoalkan pengalaman mereka. Jadi penggantinya ni ada si JP ni adalah merupakan coach daripada Australia dan cukup berpengalaman lah dari segi mengendali klub, dari segi mengendali international. Kerana kalau aku tengok sini, memulakan career sebagai manager ataupun coach, head coach dari tahun 2023 sehingga tahun 2025. Tapi dari antara tahun 2015 hingga tahun 2020 dia lebih aktif selaku assistant manager. Tahun 2020 telah dijadikan selaku head coach untuk Western Sydney Wanderers, dan pada tahun 2021 sehingga tahun 2025 selaku assistant coach. So beliau pernah menjaga beberapa klub dan juga pernah juga under Australian under 17. So dia mempunyai pengalaman untuk mengendalikan senior player dan juga player muda. So aku faham di sini kenapa beliau diambil untuk Sabah FC ni, kerana Sabah FC punya KPI sekarang untuk membangkitkan ubi muda ni. So nampaknya di sini that's why kenapa JP ni amat diperlukan untuk Sabah FC. Sekali lagi bagi membangunkan dua benda ni lah, tu senior squad dan juga junior. Sorry mata aku di bawah ni pasal aku menengok dia punya CV ni, dan juga membangunkan player-player muda. So diharap pengalaman beliau ni dapat membentuk kedua-dua grup tersebut seperti mana yang diharapkan oleh management Sabah FC lah. So kita mau bercerita mengenai gaya formation yang sering kali digunakan oleh JP ni. Kalau kita tengok atas kertas, ianya seperti mana juga dia, apa yang kerap kali digunakan lah, seperti mana juga 3-4-3, tapi beliau mempunyai perbezaan corak permainan yang cukup berbeza walaupun formationnya hampir sama, di mana beliau menggunakan formation 3-4-2-1 ataupun 3-4-1-2. So on paper memang nampak sama. Kalau kamu tengok dari susunan formation tu, minta maaf aku patut menyediakan kamu video formation tu, tapi belum ready pasal aku beralih daripada PC ke laptop sekarang ni. Pasal aku punya PC tu agak lama bah, so dia punya processing tu lambat. So aku paksa guna laptop aku balik. Okay, itu selingan sekejap. Jadi on paper memang nampak sama, tapi keperluan dia cukup berbeza, especially di bahagian 3 serangkai di atas. Di mana untuk 3-4-3, dua player yang berada di position atas kali itu lebih bertindak selaku winger. Okay? Tapi untuk formation yang digunakan oleh, yang kerap kali digunakan oleh JP ni, itu 3-4-2-1 ni, di mana dua individu berada di belakang satu striker di hadapan, tapi dia membantu as a striker juga. So lebih kurang macam shadow striker, macam itulah, ataupun support striker. So dan duty as a winger
lebih dipakai kepada dua pemain yang berada di bahagian belakang. So aku menganggarkan di sini kemungkinan besar sama ada Daniel Ting ataupun Ardinesh akan digunakan di sebelah kiri dan Denningham akan digunakan sebelah kanan. Aku menganggarkan is either Denningham ataupun Sifu akan berada di posisi tersebut, dan of course di atas sekali menggunakan 3 center forward kita lah, iaitu sekali lagi Aidin, Tierney dan juga Darren Lock, which is bagi aku cukup logik di sini kerana inilah yang aku mahukan, especially untuk Darren Lock. Aku tidak mahu dia beraksi as a winger, aku mahu dia beraksi as a center forward ataupun shadow striker dalam hal ni, ataupun false number 9 dalam hal ni, bagi menggunakan potensi beliau sebaiknya. Dan begitu juga Tierney lah. So aku sokong pengambilan JP ni sekali lagi sekiranya beliau menggunakan formation yang sering kali beliau gunakan, dan tidak dilupakan juga selain daripada formation 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 ni, JP ni juga agak comfortable untuk menggunakan formation 4-4-2. So ini again bergantung dengan macam mana keinginan JP dan juga tim yang JP lawan untuk persaingan Liga Super akan datang. Tapi persoalannya, adakah JP akan terus digunakan untuk perlawanan menentang Kuala Lumpur ni? Aku mengharapkan benda tersebut boleh dilakukan untuk menentang Kuala Lumpur yang akan berlangsung tidak lama lagi. Video ini direkam pada jam 7. So kita ada 2 jam lagi untuk menyaksikan perlawanan tu. Aku tidak akan membuat watch along pasal sekali lagi aku telah beritahu pada video sebelum ni, aku kena bangun jam 3 pagi nanti untuk buat kerja aku yang aku perlu lakukan pada esok hari lah. Tapi selepas habis kerja aku akan membuat preview ataupun ulasan mengenai perlawanan. So sekali lagi, ini adalah good news untuk aku, good news untuk Sabah FC kerana kita memang lama menginginkan somebody yang mempunyai credibility dan juga CV yang cukup bagus untuk mengisi hot seat Sabah FC tersebut, iaitu maksud aku head coach punya seat lah. Jadi guys, bagaimana pendapat anda finally dengan pengumuman JP ni daripada Sabah FC ni? Adakah anda rasa dia akan membantu mengekalkan reputasi Sabah FC di saingan Liga Super 2025-2026 ni? Letakkan pendapat anda di dalam komentar bawah dan bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.